Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, kelas ini bahagian 2 ya. Tadi kita dah selesai bahagian 1, ini bahagian 2 yang sambungan kepada kaedah penghujahan tadi. Okey, jadi tadi kita dah belajar tentang ada ni lah, ada jenis-jenis penghujahan. Kita ada didaksi, kita ada induksi, kita ada abduksi, dan yang keempat ni adanya heuristik. Heuristik ni apa benda kita nak kenal dia. Okey, jadi heuristik ni dia adalah satu penghujahan ataupun kaedah yang kita gunakan untuk yang berkaitan dengan logik lah. Okey, dia berkaitan dengan logik dan dia bersifat penerokaan. Kita meneroka, kita mengkaji, kita meneliti satu-satu perkara. Jadi dia ada dua bentuk. Yang pertama trial and error. Dia mencuba beberapa perkara, beberapa cara sampai menemui penyelesaian. Contoh dia Arif mencuba beberapa teknik belajar untuk mencari yang berkesan untuknya. Kan? Kita ni setiap orang ada teknik yang berkesan masing-masing kan. Maksudnya tidak semua orang tu menggunakan satu teknik yang sama. Kan ada yang orang ni guna teknik ni, ada orang guna teknik ni. Okey, jadi daripada segi kesimpulannya membuat nota bergambar adalah teknik yang berkesan untuk Arif. Kan dia try teknik ni tak berjadi, dia try teknik ni tak berjadi dan akhirnya dia mendapat satu teknik iaitu membuat nota bergambar. Itu yang paling berkesan untuk Arif. Okey, jadi yang kedua pula ada lateral thinking. Lateral thinking ni apa? Dia mengubah pendekatan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, contohnya Arif minum kopi untuk elakkan rasa mengantuk dalam kelas. Tapi Arif ni dia seorang yang tidak ada waktu tidur yang tetap. Kan? Macam mana dia nak cover dengan kopi sedangkan dia tak ada waktu tidur yang tetap. Kan? Jadi dia kena ubah pendekatan tu. Macam mana dia nak selesaikan masalah tu? Kita bercakap logik ni adalah yang berkaitan dengan falsafah dan falsafah itu adalah mencari solusi untuk sesuatu masalah. Jadi masalah Arif adalah dia mengantuk dalam kelas. Kan dia minum kopi untuk cover tapi sebenarnya dia tidak mempunyai waktu tidur yang tetap. Jadi kesimpulan dia, Arif sepatutnya mengambil pendekatan menyusun waktu tidurnya agar tidak mengantuk di dalam kelas. Okey, jelas ya? Ini adalah dia mengubah pendekatan dan dalam menyelesaikan sesuatu masalah. Okey, ini adalah kaedah yang bersifat penerokaan atau kita panggil dia heuristik. Okey, ini adalah pendekatan-pendekatan lah macam mana pendekatan ataupun prinsip yang terdapat dalam heuristik. Dalam kaedah berfikir dia ada prinsip kebebasan. Apabila kita meneroka, kita bebas untuk meneroka apa, kita bebas untuk mencari pendekatan macam mana kan. Dan kita ada prinsip pengalaman, maksudnya kita mengalami benda tu, benda apa yang betul, benda apa kita try lagi, lepas tu salah, kita try lagi dan betul. Itu adalah prinsip pengalaman lah. Dan juga ada prinsip pembelajaran dalam pelaksanaan. Kita laksana je dulu, kita try je dulu, kan? Akhirnya kita belajar melalui pelaksanaan-pelaksanaan tu dan kita belajar. Okey, dan juga prinsip kebergunaan. Apa yang berguna? Yang ni berguna ke, yang ni berguna ke? So kita ada prinsip-prinsip ni lah. Dan prinsip pemikiran logik. Logik ini kita berfikir menggunakan logik kita. Okey. Tadi Arif dia dah minum kopi tapi tak hilang lagi mengantuk dia waktu dalam kelas. Jadi dia kena ubah waktu tidur dia. Jadi dia kena berfikir logik untuk menyelesaikan masalah tersebut lah. Okey, dan juga ada prinsip keseronokan. Kita meneroka ini kita seronok, kita explore, kita buat sesuatu, kita try, kita salah dan kita gagal, kita buat lagi. Ada prinsip keseronokan dan juga ada prinsip kesungguhan kerja individu. Ada prinsip yang meminta kesungguhan lah dalam sesuatu kerja ataupun satu penelitian. Okey, kita terus kepada falasi. Okey, selain daripada jenis-jenis ataupun kaedah-kaedah penghujahan yang kita sebut tadilah ada sebelum pada ni ada didaksi, induksi, abduksi dan juga heuristik. Ada satu yang kita panggil dia falasi. Falasi ni apa? Jadi falasi ini bermaksud hujahan palsu yang digunakan untuk mempengaruhi orang supaya mempercayainya benar. Maksudnya kita boleh juga berhujah tapi kita mempengaruhi orang lain walaupun hujah itu tidak benar, tapi falasi ini membuatkan kaedah atau satu hujah itu menjadi benar. Kan? Disebabkan kita boleh tengoklah macam mana falasi ini akhirnya membuatkan sesuatu hujah yang sebenarnya tidak benar tapi mampu mempengaruhi orang supaya menjadi benar. Okey, jadi falasi ini dia bukan kaedah.
Dia bukan kaedah, sebabnya kaedah, apabila kita bercakap tentang kaedah, dia adalah kaedah berfikir yang betul. Dia adalah cara untuk kita menentukan sesuatu perkara dengan betul, berhujah dengan betul, mendapatkan solusi masalah dengan betul. Tapi falasi ini dia berlawanan dengan kaedah logik. Jadi kita nak kena tahu juga dia, supaya apabila kita berhujah, apabila kita mencari satu solusi untuk sesuatu perkara, kita tidak terjerumus kepada falasi ini. Okey, jadi antara bentuk falasi ini adalah falasi kerelevanan. Maksudnya sesuatu perkara yang kita anggapkan relevan, tapi sebenarnya dia adalah falasi. Dia adalah hujah yang salah. Okey, kita terus kepada falasi ni, ada terbahagi kepada dua. Ada formal dan juga informal. Formal, dia tidak memenuhi syarat-syarat dalam kaedah berfikir. Tadi kita dah kenal didaksi, induksi, abduksi, semua ada syarat-syarat dia dalam berfikir. Okay, jadi tapi falasi ini yang formal ini, dia tidak memenuhi syarat-syarat dalam kaedah berfikir tersebut. Contoh dia, Iblis dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah. Okey, kesimpulan yang dapat daripada falasi ini adalah Iblis lebih mulia berbanding Adam. Macam mana kita nak menyatakan Iblis itu lebih mulia berbanding Adam hanya daripada premis-premis ini? Iblis dicipta dari api, Adam dicipta dari tanah, kan? Kalau kita fikir, okey, Iblis daripada api. Api tu sifat dia marak, sifat dia sifat dia gagah, kan? Adam pula daripada tanah, sifat dia bumi, sifat dia rendah, kan? Jadi dapat kepada kesimpulan Iblis tu lebih mulia berbanding Adam. Jadi betul ke tidak? Itu tidak betul. Sebab apa? Sebab kita tidak boleh menentukan satu perkara hanya disebabkan asal daripada apa, dan juga paling penting, hakikat ini telah dibuktikan bahawa Iblis walaupun dicipta daripada api, dia tidak menjadi lebih mulia berbanding Adam. Jadi dia ada hakikat yang kita kena pegang. Jadi kesimpulan ini adalah bersifat falasi lah. Falasi, dia jatuh kepada hujah falasi formal. Okey, dan kita ada falasi informal. Falasi informal ini contoh dia begging the claim, andaian awal. Arif dia tidak mahu belajar falsafah kerana tidak mahu membuang masa mempelajari sesuatu yang tidak bermanfaat. Macam mana dia dapat kesimpulan ni? Arif mendapat kesimpulan ni sebab dia ada andaian awal. Dia mengandaikan bahawa falsafah itu tidak bermanfaat. Jadi dia fikir-fikirkan dan dia menganggap bahawa falsafah itu tidak bermanfaat, dan akhirnya membawa kepada hujah falasi, membawa kepada satu pendekatan yang salah, iaitu dia tidak mahu belajar falsafah. Itu adalah andaian awal lah. Okey, yang kedua adalah ad hominem. Apa benda ni? Adalah serangan peribadi. Ini contoh. Nanti kita akan kenal lagi lah falasi-falasi yang lain. Ucapan Arif tentang kepentingan kebersihan adalah salah kerana dia seorang yang tidak menjaga kebersihan. Betul ke tak? Salah, kan? Jadi walaupun Arif tu dia tidak menjaga kebersihan, tapi dia bercakap tentang teori kebersihan. Boleh jadi teori dia betul. Kan? Cuma sebab dia tidak menjaga kebersihan, kita pun mengatakan hujah dia tu salah. Jadi itu adalah hujah yang kita panggil falasi lah. Okey, falasi ini contoh yang lain dia adalah harimau dan singa adalah pembunuh yang ganas. Kan kita tengok ciri-ciri harimau, kita tengok ciri-ciri singa. Ada kuku, lepas tu dia makan, dia ada taring. Lepas tu falasi ini hujah dia menjadi kucing juga adalah pembunuh yang ganas. Betul ke salah? Salah lah, kan? Jadi nak katanya walaupun kucing itu berkuku, dia bertaring, tapi dia tidak menjadikan kucing itu pembunuh yang ganas. Disebabkan oleh ciri-ciri dia yang menyamai harimau dan juga singa. Okey. Okey, ini contoh-contoh falasi lah. Ada falasi kerelevanan yang saya cakap tadi, dan ada falasi ekuivokasi ataupun falasi ini bersifat sama lah. Yang pertama, falasi kerelevanan ini apa? Dia falasi penyimpulan tidak relevan, false cause. Ini contoh-contoh dia. Nanti saya akan sambung lagi dalam slide berikutnya, nanti kita tengok. Lepas tu falasi bersandarkan kekuatan. Falasi bersandarkan kekuatan ni adalah dia macam dia minta orang untuk ikut menggunakan kekerasan. Contoh saya bagi, kamu tak nak pergi satu konsert. Kamu tak nak pergi satu konsert sebab kamu nak ulang kaji sebab nak exam. Kan? Tapi kawan kamu cakap macam ni, kamu akan menyesal lah seumur hidup sebab tak pergi konsert tu, sebab diorang nanti dah tak buat dah konsert tu. Jadi nampak tak?
perasaan menyesal itu dipaksa untuk menghadiri konsert tersebut walaupun kamu ada exam. Ini adalah falasi bersandarkan kekuatan. Kita force. Maksudnya kita gunakan satu hujah, kau nyesal lah nanti, tak dapat dah. Nanti K-pop tu tak datang dah Malaysia. Macam tu. Jadi terpaksa pergi walaupun esok kita ada exam. Okey. Falasi serangan peribadi yang tadi contoh Zah bagi tadi kan. Dia serang peribadi lah. Arif yang menjaga kebersihan tu tadi kan. Arif yang tidak menjaga kebersihan tapi bercakap tentang teori kebersihan maka orang tolak. Okey, falasi serangan situasi peribadi ini nanti Ustaz terangkan, ada di slide yang berikutnya, ada falasi kejahilan pun Ustaz akan terangkan. Falasi menagih simpati ini pun sama juga. Falasi menagih sokongan popular ini dia menggunakan hujah ataupun menggunakan popular, sokongan popular itu untuk membetulkan apa yang dia bawa, hujah yang dia bawa. Kalau falasi menagih sokongan popular ni sangat relevan pada masa sekarang. Orang kalau dia nak dapatkan sesuatu perkara, nak betulkan apa dia cakap, dia datangkan follower yang ramai. Jadi follower yang ramai dan dia membuatkan hujah dia tu menjadi popular dan akhirnya diterima. Itu falasi menagih sokongan popular. Okey, falasi merujuk kepada autoriti ni nanti Ustaz akan terangkan. Falasi jamak solat ni dia menggabungkan dan akhirnya mengeluarkan satu hujah yang salah. Macam jamak solat kan, dia jamak ada macam mana jamak solat tu, kita solat yang dua kita jamakkan dia. Macam itulah falasi berbentuk jamak solat. Dan akhirnya ada falasi cerun licin. Falasi cerun licin ni adalah satu falasi ataupun kita panggil dia falasi domino. Domino ini kita paksakan orang untuk menerima satu perkara, satu perkara hujah itu untuk kita paksakan terima untuk dapatkan efek-efek dia. Contoh kalau falasi cerun licin ni saya bagi satu contoh. Contohnya seseorang tu dia pekerja, ini ada bos, lepas tu dia ada pekerja dia. Bos tu cakap dekat pekerja dia kalau seseorang tu minum kopi dia akan menjadi segar. Okey, satu. Dia satu segar. Lepas tu falasi cerun licin ni apabila segar, orang tu akan menjadi pekerja yang baik, pekerja yang bertanggungjawab, pekerja yang menjalankan aktiviti dia dengan baik. Yang selepas-selepas tu, hujah yang datang selepas segar tu, itu adalah falasi cerun licin. Kita tak dapat pastikan. Entah-entah orang tu segar lepas tu dia lari, tak pergi mana. Dia tak kerja. Nampak tak? Itu adalah falasi cerun licin. Macam mana kita nak pastikan apabila seseorang tu dia dah minum kopi dan dia segar, lepas tu dia mampu untuk buat kerja, untuk pastikan dia punya tanggungjawab tu berjalan dengan baik dan sebagainya. Kita tak dapat pastikan. Itu adalah falasi cerun licin yang datang selepas-selepasnya. Okey? Okey, yang kedua adalah falasi equivokasi ataupun sama, bersifat sama. Kalau tadi dia bersifat jelas. Kalau yang ni dia bersifat sama. Ada falasi amfiboli, perkara-perkara yang mengelirukan, hujah-hujah yang apabila kita tengok tu macam betul juga, macam salah juga. Lepas tu ada falasi komposisi, iaitu gubahan. Dia mengubah satu-satu fakta ataupun satu hujahan yang menyebabkan orang lain menganggap dia adalah hujah yang benar dan memujuk orang lain untuk mempercayai fakta tersebut. Okey, dan falasi pembahagian fakta. Dia bahagi-bahagikan fakta. Ada fakta yang betul, ada fakta yang salah. Dia buang fakta yang salah, dia ambil yang fakta yang betul dan akhirnya orang mempercayai. Itu adalah falasi. Okey, dan ada falasi hujahan berputar. Dia guna hujah, lepas tu dia berputar. Ini biasa kalau orang nak pusing-pusing cerita, dia pusing. Lepas tu akhirnya mendapatkan falasi hujahan berputar. Dan ada falasi generalisasi. Falasi general ni dia umumkan semua benda. Kalau ada satu perkara tu, anggap je umum dan akhirnya ada hujah tu ikutlah perkara umum tersebut. Maka menjadilah falasi ataupun hujah yang tidak jelas ataupun tidak kuat ataupun salah lah. Okey, dan ada falasi analogi lemah. Ini analogi yang lemah yang bersifat tidak betul. Okey, kita terus kepada ini contoh falasi kerelevanan untuk nampakkan lebih jelas yang tadilah saya cakap tadi. Macam tadi ada four cause yang pertama tadi, daripada segi kerelevanan tu ada penyimpulan yang dikemukakan menyimpang dari tujuan. Contoh dia masalah pengangguran dalam negara disebabkan masalah ekonomi dunia. Macam mana kita nak tentukan masalah pengangguran dalam negara ni disebabkan masalah ekonomi dunia? Kita tak dapat tentukan. Macam-macam faktor lain yang menyebabkan masalah pengangguran dalam negara, contohnya malas memilih kerja, lepas tu macam-macam alasan mengeluh dan sebagainya, itu menyebabkan masalah pengangguran.
Kan, dia bukan semata-mata disebabkan masalah ekonomi dunia. Boleh jadi masalah ekonomi dunia menyebabkan pengangguran, tapi dia adalah falasi untuk kita percaya bahawa masalah pengangguran ini hanya disebabkan oleh masalah ekonomi dunia. Okey, falasi serangan peribadi. Mengalih hujahan dengan isu peribadi bukan pendapat atau prinsip lah yang tadi yang kita cakap tadi, pasal Arif yang contoh tadi kan. Pendapat Ali benar disebabkan cara pemakaiannya yang baik. Mentang orang tu pakai blazer, pakai cantik, pakai coat, pakai tie. Betul pendapat dia. Itu adalah falasi serangan peribadi. Okey, salah. Okey, falasi serangan situasi peribadi. Ni contohnya hujahan Ali tidak benar sebab dia dari kelompok musuh. Kan, dia bercakap tu benda betul, tapi disebabkan dia tu datang daripada kelompok yang kita tak suka, jadi kita pun tolak dia. Ini sifat taksub, sifat kita macam banyak berlaku dalam follower-follower kan. Bila berlaku perkara daripada orang yang dia follow tu, jadi tak boleh, betul semua. Jadi itu adalah falasi falasi serangan situasi peribadi, disebabkan dia daripada kelompok yang kita tidak suka, maka kita pun tolak dia punya hujah. Itu adalah falasi. Okey, falasi kejahilan. Hujahan dianggap benar sebab pihak lawan tu gagal membuktikannya salah. Contohnya, disebabkan Ali gagal membuktikan roh itu wujud, maka roh tidak wujud. Betul ke tak roh tidak wujud? Sedangkan Ali itu yang gagal membuktikan roh itu wujud. Betul tak? Jadi dia adalah jahil. Disebabkan jahil, maka kita pun buat satu kesimpulan yang tidak berkait pun dengan apa yang betul, hakikat yang betul. Sedangkan roh itu wujud. Tapi disebabkan kejahilan Ali membuktikan roh itu wujud, maka dia menjadi falasi kejahilan. Falasi menagih simpati. Sokongan kepada hujahan dengan menagih simpati. Contohnya, kita patut pertahankan pendapat Ali kerana dia yatim lagi piatu. Kesian dia, yatim, mak ayah tak ada piatu kan. Jadi kita pun kenalah kata apa yang dia cakap tu betul. Ini adalah falasi menagih simpati. Orang selalu guna benda ni. Kan, apa isu-isu macam sedih, emosi. Lepas tu jadi orang pun kesian kan. Jadi itu adalah falasi menagih simpati. Kita tak boleh nak kata disebabkan simpati kita pun terima. Tak boleh. Kan? Sebab yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Okey, kita terus kepada falasi merujuk kepada autoriti. Kebenaran hujahan disandarkan kepada autoriti pengaruh seseorang. Okay. Kita disebabkan orang tu orang berkuasa, kita pun menganggap dia betul kan. Contohnya macam cikgu, anak murid, cikgu kita cakap apa pun semuanya betul, sedangkan cikgu tu jelas-jelas salah, kita boleh tegur, betul tak? So contoh dia, tindakan Ali meletakkan palang di pintu masuk pejabat adalah benar kerana dia orang yang paling berpangkat di sini. Sedangkan apabila dia meletakkan palang di pintu masuk pejabat, itu dah menyusahkan semua orang. Dia dah membuatkan dia dah buat satu kesalahan lah, tapi disebabkan dia adalah orang yang paling berpangkat, jadi dia boleh tutup dan orang pun menerima itu sebagai benar, sedangkan itu tidak benar. Okey, falasi menolak akibat kerana sebabnya tidak berlaku. Hujahan yang mengandaikan sesuatu itu tidak berlaku kerana tiada sebab yang lazim berlaku. Contoh dia, hari ini tidak akan hujan kerana cuaca tidak mendung. Kita tengok langit, tak macam tak mendung ni. Maknanya hari ni tak akan hujan. Confirm tak hujan. Jadi itu adalah hujahan yang salah. Okey, kita terus kepada kaedah-kaedah lain. Ustazah harap dah faham lah tadi berkenaan dengan falasi dan juga kaedah-kaedah berfikir logik yang betul. Ada 4. Tadi kan ada didaksi, induksi, abduksi dan heuristik. Dan sekiranya salah, dia membawa kepada falasi. Okey. Dan ada kaedah-kaedah lain lah daripada segi pemikiran ataupun logik, iaitu teori simbolik, teori dialog ataupun dialektika dan juga teori linguistik. Okey, teori simbolik ni apa? Teori logik simbolik ini mengkaji bukan sahaja daripada perkataan, malah malah kepada ayat dan reaksi manusia sesuatu sebutan. Kita menggunakan simbol. Kan, perkara-perkara yang menggunakan simbol, lepas tu kadang-kadang daripada perkataan, kadang-kadang daripada perbuatan, kadang-kadang daripada makna sesuatu perkara. Kan? Okay, teori ini membahagikan kajian makna teori ini membahagikan ulang pula ayat. Okay, teori membahagikan kajian makna kepada 3 bahagian, iaitu semantik. Okay, semantik ni adalah isi yang paling penting, makna dia kepada sesuatu simbol tersebut. Dan juga sintaktik. Dan juga pragmatik. Sintaktik ni dia lebih kepada perkataan, pemilihan bahasa, tanda baca yang membawa kepada maksud. Macam contohnya kita gunakan tanda seru.
Kita tak guna tanda seru ketika kita sedih. Kita guna tanda seru apabila kita teruja, excited. Okay, jadi dia membawa makna kepada kita. Itu adalah sintaktik. Dan juga pragmatik. Pragmatik ni dia lebih kepada makna dalam kehidupan. Makna apabila kita gunakan sesuatu, macam contohnya apa sahaja perlakuan kita yang kita gunakan dalam kehidupan yang membawa kepada makna dan bertemu dengan logik, itulah di bawah teori simbolik. Okey, ada juga teori dialog ataupun dialektika. Okey, cara berfikir di mana benda dan fenomena dianggap dalam pembentukan dan perkembangan dalam ahli falsafah tersendirilah. Okey, nanti kita tengoklah dialog ni macam mana. Dia membuatkan daripada cara berfikir. Dia datang daripada cara berfikir seseorang lah. Untuk apa? Kita tengok yang kedua, poin yang kedua, kaedah ini merupakan seni memujuk ataupun memikat, berdebat dan menakul idea yang berbeza. Contoh seseorang ni dia ada hujahan dia. Dia punya pendapat dia. Tapi hujahan lawan tu lain. Jadi dia pun menggunakan dialog untuk memujuk ataupun berdebat ataupun menakul idea yang berbeza. Banyak kita tengok daripada segi pendakwah-pendakwah yang membicarakan tentang perbezaan agama. Jadi dia memujuk orang. Dia memikat, dia berdebat. Itu menggunakan teori dialog ataupun dialektika. Okey, jadi kemunculan kaedah ini bermula oleh Plato. Dia menggunakannya dalam dialognya sebagai kaedah untuk mencapai kebenaran. Versi mereka lah, versi Plato lah pada waktu itu, bagi dia kebenaran itulah. Jadi Plato yang memperkenalkan dia. Dia menggunakan dialog tu, lepas tu dia membawa orang kepada kebenaran yang dia yakini itu. Okey, jadi kaedah ini terus dibawa oleh ahli falsafah Jerman iaitu Georg Hegel pada abad ke-19. Okey, kaedah dialektik adalah bertentangan dengan metafizik yang membahas asal usulnya untuk mencari sifat sebenar realiti. Okey, kenapa dia bertentangan dengan metafizik? Sebab apa? Dia menggunakan kaedah untuk membuatkan orang percaya kepada sesuatu. Apabila kita mempunyai hujahan, kita paksa orang lain melalui dialog kita, melalui perkataan yang kita ada, kita percaya dan kita memaksa orang dan memujuk orang supaya percaya kepada kita punya ni lah. Jadi dia bertentangan dengan realiti dan dia bertentangan dengan fakta yang ada lah. Okey, kita teruskan kepada teori linguistik. Okey. Teori linguistik ni di bawahnya ada semantik lah. Semantik tadi Ustazah dah cakap adalah berkenaan dengan makna atau isi penting daripada sesuatu simbol, kan? Tadi ada teori simbolik, kita ada teori linguistik ni pula. Semantiknya adalah salah satu daripada linguistik. Jadi apa itu semantik? Okey, semantik adalah cabang linguistik yang akan membahas erti atau makna. Di bawah teori linguistik ini ataupun bahasa ini, ada satu perkara yang kita panggil semantik yang membahas erti ataupun makna dalam kehidupan seharian. Okey, jadi ada pendapat Abdul Khair juga mengatakan semantik merupakan bidang kajian linguistik yang mana objek penelitiannya adalah makna bahasa. Okey, kalau kita tengok linguistik ni adalah bahasa. Apabila orang menggunakan satu-satu bahasa, lepas tu kita memahami daripada bahasa tersebut tentang makna dia. Maksudnya macam mana kita nak dapatkan sesuatu makna daripada bahasa tersebut. Okey, kita terus. Okey, ini adalah satu rangkuman kepada apa yang kita dah belajar. Kaedah didaktif dan juga kaedah bukan didaktif. Nanti kamu boleh tengok je lah. Kalau kaedah didaktif tu dia terbahagi apabila ada sah dan juga tidak sah. Kalau tidak sah, dia membawa kepada hujah yang tertolak ataupun kita panggil falasi. Kalau sah, dia ada premis yang benar dan juga ada premis yang salah. Kalau premis tu benar, dia membawa kepada hujah yang boleh diterima, yang bersifat benar dan juga kukuh. Tapi kalau premis itu salah, dia membawa kepada hujah yang tertolak ataupun kita panggil falasi. Kaedah bukan didaktif pun sama juga. Dia ada kuat dan juga ada lemah. Kalau lemah, dia membawa kepada hujah yang tertolak ataupun falasi. Kalau kuat, dia pun terbahagi kepada dua juga, premis yang benar dan juga premis yang salah. Akhirnya membawa kepada hujah yang diterima, yang bersifat benar dan juga kukuh. Okey, kita terus kepada klasifikasi ilmu. Ni sebenarnya sepatutnya cerita daripada awal lagi. Kan, apa benda yang kita dah belajar. Okey, sebenarnya kat atas ni ada ni lah. Okey, klasifikasi ilmu ni ada terbahagi kepada dua. Yang pertama akli dan yang kedua ada nakli. Okey, yang pertama tu ilmu didasarkan pada akal pemikiran yang sihat. Itu akli
dia punya perkataan tu hilang. So, saya tak tahu kenapa dia hilang. Okey, akli. Akli ilmu yang didasarkan pada akal pemikiran yang sehat. Yang kedua pula adalah nakli, ilmu yang didasarkan dari Al-Quran dan hadis. Okey, kita boleh macam contohnya kita belajar logik ini kan. Dia berdasarkan akal pemikiran. Tapi sebagai umat Islam, kita kena percaya juga bahawa ada satu klasifikasi ilmu yang lain iaitu nakli yang berasaskan daripada Al-Quran dan hadis. Sekiranya akli ini bertentangan dengan nakli, maka dia tertolak. Okey, jadi hujahan-hujahan tadi apa semua yang kita belajar apa semua tu, kaedah-kaedah yang kita belajar tu, sekiranya dia tidak menepati dalil nakli ataupun Al-Quran dan hadis, maka dia tertolak. Itu klasifikasi ilmu lah. Okey, alat penerima ilmu, ini hierarki ilmu. Ada ilmu wahyu, ada ilmu ilham, ada ilmu empirikal. Okey, wahyu merupakan sumber segala ilmu yang berasal daripada Allah dan disampaikan kepada manusia dengan pelbagai cara untuk memberi ilmu yang tinggi melalui rasulnya. Jadi ilmu wahyu ni macam-macam mana cara pun dia duduk paling tinggi. Okey, jadi yang ilham yang kedua, ilham ialah satu tanggapan emosi secara langsung yang terbit di dalam hati manusia. Manusia ni dia ada satu perasaan, naluri, ilham kan, dia datang daripada tanggapan emosi dia. Dan ilham juga berupa wahyu, bukan wahyu kenabian lah. Maksudnya kalau wahyu, nabi itu wahyu, kalau manusia itu ada ilham. Jadi kerana Allah masukkan ilmu terus ke dalam hati seseorang yang dikasihinya, seperti para ulama, orang soleh dan sebagainya. Contohnya ilham ni, kamu mencari sesuatu, macam kamu guna teori heuristik tadi kan. Kamu mencari sesuatu apa semua, lepas tu kamu didatangkan ilham. Jadi ilham itu adalah di bawah wahyu. Selagi mana dia tidak bertentangan dengan wahyu, maka kita boleh gunakan ilham tersebut. Dan di akhir sekali adalah ilmu empirikal. Ilmu empirikal tu apa? Ilmu yang berdasarkan fakta yang ditanggapi oleh panca indera zahir seperti ilmu sains tabi'i, geografi dan sebagainya. Akal merupakan alat untuk merumus dan membuat kesimpulan terhadap fakta-fakta tersebut. Ilmu empirikal ni lah yang kita belajar tadi tu, berkenaan dengan hujahan, berkenaan dengan logik, berkenaan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan logik tadi. Dia kita melalui satu kajian, satu penerokaan, satu penelitian yang di bawah ilmu empirikal, tapi dia mesti di bawah ilmu wahyu dan mesti di bawah ilmu ilham. Okey, dia adalah ilmu yang berdasarkan fakta. Kalau kita tengok sains daripada segi barat, semua mesti bersandarkan sains. Jadi mereka menolak wahyu, mereka menolak ilham, mereka menerima semata-mata kepada sains sahaja. Jadi itu adalah salah sebab kita ada hierarki ilmu kita. Ada ilmu wahyu dulu, mesti ada ilmu ilham dulu dan ada ilmu empirikal. Okey, setakat itu sahaja. Kalau ada apa-apa persoalan, boleh tanyalah. Okey, terima kasih kelas. Assalamualaikum.